Kalau teringatkan dia memang saya menangis lah. Lebih-lebih lagi waktu malam. Kalau nak tidur memang susah. Bayar dengan dia. Asyik nampak dia. Ayah punya bos dia lah yang telefon bagi tahu saya. Dia cakap terkandas. Ya Wan ni mungkin tak boleh balik hari ni sebab terkandas. Dia cakap gitu je lah. Lepas tu saya ingatkan terkandas ni macam jalan tu putus ke apa semua. Saya fikir gitu. Saya tak fikirlah tanah ni utuh. Insiden tanah runtuh, pasukan bomber sedang mencari dan menyelamat 100 orang. Pihak kuasa juga kuasa telah pun mula berkampung di sekitar kawasan ini. The Straits Times reported that T's family tent at the father's organic farm was one of the 2 tents which were untouched by the 3 other tents of 3 other 10 years later. Awal pagi 16 Disember 2022, hujan yang menyembah bumi dengan cuaca dingin menggigit tubuh membawa perkabaran duka dari tapak perkemahan Father's Organic Farm, Jalan Batangkali Genting Highlands, Kotong Jaya, Batangkali Selangor. Dianggarkan 450,000 meter padu tanah telah runtuh lalu menghampap tapak perkemahan yang ketika itu dihuni 92 pengunjung termasuk 14 pekerja kebun organik terbabit yang sedang lena di ulit mimpi. Kita terima panggilan tu pagi, 2 pagi kan. Dan kita sampai pukul 3. 3 pagi ni dalam keadaan gelap. So, saya mendapat maklumat dalam pukul 5 pagi yang dihantar dalam grup WhatsApp bomber yang mengatakan ada satu kejadian tanah runtuh lah. Walaupun kita pakai torchlight sekalipun, dia tak seterang sekiranya kita ada peralatan yang khas. Dalam keadaan tu, suasana cuma banyaklah pasukan keselamatan dah sampai sini membantu memulakan mangsa. Keadaan memang huru-hara lah dengan berselut, kemudian gelap. Ini cabaran sebenarnya. Dan juga yang paling mencabar kita adalah kita tak tahu jumlah yang sebenarnya yang berada di dalam campsite tersebut. Sehinggalah matahari tu terbit ada sinar matahari tu, barulah kita dapat gambaran luas sikit lah kawasan yang kita masuk tu. Rupanya tanah runtuh tu luas sebenarnya, lebih kurang dalam 8 hektar lah tak salah saya. Masa PC pun dah cakap 450,000 meter padu tanah. Jadi memang luas lah, memang nampak seluas-luas tu. Sebenarnya pada taktikal penyusunan taktikal SAR ni, kita mengambil kira dari segi runtuhan tanah itu sendiri, di mana berapa jumlah tanah dan keluasan tempat yang runtuh serta ketinggian tanah tersebut. Daripada faktor kira itu semua, kita mengambil kira juga di tempat tampak perkemahan yang bermula dan berapa jarak pergerakan mangsa ke lereng ataupun ke cerung yang jatuh. Dari situlah kita mula buat pecahan sektor lah. Kalau kita tak buat pecahan sektor ni, kemungkinan besar kita akan hadapi masalah lah, banyak sangat. Ketika perasaan bercampur baur di lokasi kejadian, sejumlah mangsa yang selamat ditempatkan di Balai Polis Hulu yang baru, manakala yang cedera pula dibawa mendapatkan rawatan di beberapa hospital di Lembah Kelang. Around 40 plus. Zone A 20 something, Zone B 30 something. Yeah, but Zone A only left 5%. And then Zone B all safe lah, except for my 2 family. Satu sudah meninggal, satu dekat hospital sebab mereka tidur kereta. Setiap lokasi dengan penceritaan berbeza. Wartawan Sinar Harian yang membuat liputan di Balai Polis ini tidak dapat menyembunyikan perasaan hiba menceritakan pengalaman melihat keadaan mangsa yang terselamat, namun diselubungi kesedihan, kehilangan insan tersayang. Sesekali kedengaran esak dan tangisan memenuhi ruang di Balai Polis ini. Mereka menanti dengan pengharapan tinggi
masih dapat melihat senyuman di wajah ahli keluarga dan kenalan yang bersama-sama menyertai perkemahan ini. Entahkan hidup, entahkan tidak, benarlah penantian itu suatu penyiksaan. Sehingga jam 1 petang Jumaat, 61 mangsa berjaya diselamatkan, 16 disahkan terkorban, manakala 17 masih belum dijumpai. Keadaan agak, boleh katakan agak sedih juga bila kita melihat ada mangsa-mangsa menangis, ahli keluarga datang cari, tunjuk gambar anak dia, kan, anak saya masih hilang. Itu apa yang kita dapat lihat. Di Ground Zero, cabaran dilalui petugas SAR semestinya bukan mudah, malah penuh berliku. Kawasan tanah runtuh yang berlumpur tebal dengan aliran air tanpa henti, ditambah keadaan cuaca tidak menentu, menjadikan misi mencari dan menyelamat di kawasan bercerun 45 darjah ini bertambah sukar. Runtuhan tanah yang turut membawa sisa pokok dan batuan besar menambah cabaran yang perlu ditempuh dalam misi ini. Hampir 400 anggota daripada 15 agensi kerajaan dikerah bagi membantu operasi pada peringkat awal sebelum kekuatan anggota ditambah kepada 700 orang. Pengarah JPPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata, peluang hidup untuk mangsa yang hilang adalah tipis. Cabaran yang kita ada ni pun bila cuaca hujan. Kadang-kadang hujan tak berlaku di kawasan tu. Hujan berlaku di atas, di hulu. So bila saya dengar saja hujan berlaku di hulu tu, saya akan stop operasi ni sebab keselamatan ni anggota yang berada di lapangan ni, di Ground Zero ni ataupun di zon merah ni ramai, lebih kurang dalam 100 lebih lah. Kalau masuk dekat site tu, dekat lokasi tu, sepanjang-panjang ni memang semua tanah runtuh, tanah merah tu. Bila tunggu kejap lagi, tanah tu jatuh. Air keluar, air mengalir. So macam bila tanah tu memang lembut lah, memang macam pasir jelus tapi lumpur. Cara pengalian ini sebenarnya kita menggunakan kepakaran daripada excavator lah. Excavator yang kita dapat bantuan daripada pihak Genting. Operator pengendali excavator ni memang mahir, saya tengok. Memang mahir betul. Dan juga di excavator tu biasanya akan ada seorang pegawai daripada bomba lah ataupun pegawai SAR mana-mana untuk dia bagi arahan di mana dan juga berapa kedalaman. Sehinggalah kita nampak tanda contoh macam kemah ataupun beg ke apa semua. Bila kita kat depan ni memang nampak besar, tapi bila kat dalam kita masuk nampak kecil je benda tu. Maknanya memang kawasan tu luas. Kalau nak kata nak compare dengan padang bola tu, boleh kata dalam 3-4 padang bola lah kot. Masa buat liputan tu saya nampak lah beberapa bungkusan mayat kanak-kanak yang dibawa keluar oleh anggota pasukan penyelamat. Pada ketika itu keadaan agak sebab sikit lah, sedih. Itu tak termasuk lagi dengan perbualan dengan anggota penyelamat juga. Turut berduka dengan tragedi malang ini tentunya orang nombor 1 negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang bergegas ke lokasi nahas usai tugas rasmi beliau. Perdana Menteri pada sidang media mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan merakamkan penghargaan kepada petugas keselamatan yang bertungkus lumus menjalankan misi SAR. Anwar turut mengumumkan sumbangan wang ihsan RM10,000 kepada waris yang kehilangan anggota keluarga dalam tragedi tanah runtuh kedua terbesar di negara ini. Sementara di rumah, Esah menanti berita tentang keadaan anaknya dengan perasaan gundah. Hati ibu mana yang tidak walang memikirkan untung nasib anak sulung daripada 3 beradik ini. Nurul Azwani, anak pertama yang mengajar Esah, erti bergelar seorang ibu. Pertalian darah dan kasih yang mengikat ibu dan anak ini tiada tolok bandingnya apabila Nurul Azwani memilih untuk tidak mendirikan rumah tangga demi menjaga ibunya yang bersendirian selepas pemergian suami tercinta. Tanpa diduga, sebuah percutian ke tapak perkemahan bagi menemani anak majikan telah meragut semua kebahagiaan keluarga kecil ini. Tak tahu nak cakap apa dah. Macam rasa dalam hati saya tu kata memang dia dah tak ada lah. Sebab saya tengok dengan keadaan tanah apa semua kan. Mula resah lah. Saya dapat rasa dia ni untuk tolong. Panggil nama saya.
Kalau pergi mana-mana pun selalu dekat dengan saya. Kalau tidur pun sebelah saya. Jadi saya teringat-ingat lah dengan perangai dia, apa semua, dengan mulut dia. Kita tengok pakaian dia ke, pakaian dia. Sesi beduk dia suka, orang ni janguk. Suka make up. Make up kat penuh meja. Memasuki hari ketiga dan keempat operasi mencari dan menyelamat di tapak perkemahan yang tertimbus Fathers Organic Farm, jauh di sudut hati Sang Wira, mengharapkan masih ada jasad bernyawa yang boleh dibawa pulang ke pangkuan keluarga tersayang. Bagi mereka tidak ada istilah mengalah, meskipun laluan sukar perlu ditempuh setiap kali turun ke ground zero. Seramai 125 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi terus mengembeling usaha setiap kali penugasan bagi mencari baki 9 lagi mangsa yang belum ditemui. Pada saya bukan satu hari kedua sahaja, hari ketiga keempat saya tetap mengharapkan mangsa masih bernyawa. Sebab kita menganggarkan dan mencuba mencari maklumat supaya mangsa berada di dalam kereta dan sebagainya. Okay, bila tak ada sebarang penemuan, kita faham dia mungkin menjadikan salah satu perkara tu nampak sulit. Sementara itu, dapatan daripada Institut Geologi Malaysia yang mengadakan perbincangan rapat bersama Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia mengesahkan wujudnya aliran air di bawah permukaan yang membawa kepada insiden tragis awal pagi 16 Disember lalu. Menurut Presidennya Abdul Rasid Jaafar, dapatan ini selari dengan kajian awal dilakukan, iaitu kawasan berbukit yang mempunyai zon akumulasi atau pengumpulan aliran air berisiko untuk mencetuskan runtuhan tanah. Apabila saya berbincang dengan rakan-rakan di lapangan, terutamanya daripada Jabatan Mineral dan Geosains, mereka mengatakan adanya aliran sap permukaan di kawasan berlakunya tanah buntur tu, di mana aliran sap permukaan inilah yang menyebabkan tanah tu buntur kali pertama, untuk menyebabkan air itu boleh melulu keluar daripada jasad cerun. Kemudian apabila ada air dah boleh keluar, dia tarik lagi yang jasad yang lainnya. Inilah berlakunya runtuhan kali kedua dan mungkin ketiga lah. So benda ni bermula daripada bawah, di kaki cerun. Masuk tu memang tanah tu lembut, dan saya sendiri pun terpijak tu sampai paras-paras lutut lah, tenggelam kaki kan, hampir terjatuh juga. Cuaca, lepas tu permukaan ni lah yang kawasan tersebut kan dah berselut, luas, lepas tu cerun mendaki, lepas tu dengan tanah lembut lagi, jadi boleh bayangkan lah kan, bila masuk tu baru nampak lah dia punya operasi tu, kompleks dia, cabaran sebenar operasi SAR tu, kompleksiti dia tu baru nampak luas dia punya macam-macam lah. Kerjasama setiap anggota, diorang tak pernah kenal erti penat. Kita nampak diorang keletihan, diorang tidur di tepi jalan, keadaan yang tidak selesa, tapi semangat tu tetap berkobar. Tragedi tanah runtuh Batangkali yang merupakan kejadian kedua terbesar selepas Highland Towers yang meragut 48 nyawa merobek hati rakyat Malaysia. Di lapangan, 5 agensi utama mengepalai SAR mencari baki mangsa ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Selain kemahiran tahap tinggi dan ketahanan fizikal, anggota penyelamat ini juga perlu berjiwa kental meski hati terusik setiap kali mayat peserta perkemahan ditemui. Sebenarnya bila kita tengok budak-budak ni, kita teringat anak-anak sebenarnya yang jadi mangsa tu kan. Tapi itulah, kita kena tabah jugalah, kita kena tabah juga hadapi benda tu, kita teruskan juga. So mana dia, kita kena ingat yang kita ni bertugas, kita bertugas. So kita kena ni lah,
kita kena cekal lah, kental jugalah. Walaupun sebenarnya dalam perasaan hati kita ni sedih, yang kita jumpa berpelukan dengan ibu dia, kita keluarkan perasaan tu, hoi, memang ni lah, kita terpaksa keluarkan kan, kita terpaksa berpelukan. Di sebalik tragedi duka Batang Kali, terselit keletah hero kecil yang saban kali imej mereka dipaparkan mencuri perhatian warga maya. Unit anjing pengesan K9 daripada JBPM, ATM, PDRM dan APM ini tidak lekang dengan ucapan terima kasih, malah ambil berat agar wira berkaki 4 ini diberikan masa rehat mencukupi apabila selesai penugasan. Dia sebenarnya macam juga dengan kita manusia. Saya wujudkan dia ada satu, kita bahagi masa untuk berehat. Sama juga dengan unit anjing ni pun, dia ada rehab. Biasanya kita panggil unit K9 ni bukan di sepanjang masa berada di lokasi. Kaedah yang kita guna K9 ni, bila kita korek ada petanda, baru kita panggil K9. Sebelum tu dia berehat di atas. Berehat di atas maksud saya dia berehat di pusat kawalan hadapan. Cuma dia pun saya rasa bila berselut ni letih lah sikit, dia punya pergerakan dia terbatas juga, sama juga dengan manusia. Kita berjalan dalam keadaan selut ni, kita mengambil masa yang lama, lambat, memenatkan. Dia pun sama juga. Tapi anjing ni bila dia penat, handler dia boleh dukung. Memasuki hari ke-7 operasi di tapak perkemahan Fathers Organic Farm di Jalan Batang Kali, Genting Highlands, polis mengesahkan jumlah mangsa sebenar ialah seramai 92 orang dan bukannya 94 seperti dilaporkan sebelumnya. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamed berkata, jumlah perkenaan dibuat berdasarkan semakan teliti beserta laporan polis yang diterima daripada ahli keluarga mangsa sebelum ini. Selepas kita membuat beberapa kali semakan dengan maklumat-maklumat, report yang kita terima dan sebagainya, ahli keluarga dan sebagainya, maka kita membuat conclusion, membuat rumusan bahawa jumlah sebenar ini saya rasa rasmi, kecuali ada mana-mana pihak lagi yang datang claim bahawa ada ahli keluarga yang hilang. Okay? Jadi jumlah yang rasmi sebenarnya adalah seramai 92 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, yang telah kita jumpai meninggal dunia, yang kita jumpai seramai 30 orang, yang selamat 61, yang kita belum jumpa lagi maknanya ada satu. Di zon merah, tiada istilah letih maupun putus asa. Misi mencari jasad mangsa terakhir kejadian tanah runtuh diteruskan dengan menumpukan sektor A dan C yang dipercayai lokasi baki mangsa belum ditemui. Terdahulu, pasukan gerakan AMPJA dan Angkatan Tentera Malaysia ATM menggerakkan pencarian menggunakan kaedah sweeping di sekitar kawasan sungai berhampiran. Sementara laungan azan pula berkumandang di Ground Zero sebagai ikhtiar terakhir. Selepas 9 hari berlalu, mayat mangsa terakhir tragedi menyayat hati di tapak perkemahan Fathers Organic Farm berjaya ditemui. Mayat yang ditemui tertimbus dalam runtuhan tanah sedalam 1.5 meter itu dijumpai di dalam sleeping bag. Ini menjadikan jumlah keseluruhan korban ditemui sebanyak 31. 20 di sektor A, Hillview, 1 di sektor B, Farmview dan 10 di sektor C, Riverside. Mangsa terakhir ini merupakan pelajar tahun 5 SJKC Muncong. Dengan penemuan mayat terakhir pada jam 4.50 petang 24 Disember ini, maka misi SAR ini dianggap berjaya diselesaikan. Seminggu selepas mayat terakhir tragedi ini ditemukan, 600 guru, ibu bapa dan murid SJKC Muncong berkumpul bagi memperingati mangsa yang terkorban. Linangan air mata pilu mengiringi upacara yang bermula seawal jam 8 pagi itu. Gambar dan video mangsa kejadian yang dipaparkan pada upacara itu membuatkan warga sekolah termasuk tetamu yang hadir tidak mampu menahan sebab. Dalam tragedi 16 Disember itu, 11 daripada lebih 20 peserta yang menyertai perkemahan dari sekolah ini menjadi korban.
6 daripadanya adalah guru di sekolah ini. Dalam kejadian jam 2.42 pagi itu, membabitkan 92 mangsa dan daripada jumlah itu, 61 orang selamat manakala 31 terkorban. Rasa macam tak percaya pun ada. Rasa macam betul ke dia kan. Tapi kena percayalah kan. Sebab memang dia lah kat situ. Saya selalu kacau dia lah. Kalau dia kat dapur, saya selalu tepuk dia macam tu lah. Sekarang dah tak boleh tepuk dah. Rindulah momen macam tu. Dia pernah cakap dekat kita orang punya sepupu. Dia cakap dia rindu sangat kat ayah dia cakap. Dengan kita orang dia tak ada tunjuk rindu ke apa ke, tak ada. Dia cakap dekat sepupu dia, cakap dekat kawan dia, dia cakap dia rindu ke ayah sangat-sangat, dia cakap macam tu. Bagi ibu berusia 53 tahun ini, meskipun reda dengan pembagian anak-anak tersayang, jauh di sudut hatinya, Ramadan dan Syawal yang akan berkunjung tiba, umpama sudah tiada ertinya lagi. Kenangan bersama arwah setiap kali menyambut Aidilfitri di kampung halaman di Kelantan. Apatah lagi mengingati juadah kegemaran Nurul Azwani. Meruntun naluri keibuannya. Benarlah kata orang, rindu yang paling sakit adalah rindu pada insan yang telah tiada. Saya baca Quran, lepaskan rindu pada dia. Kadang-kadang kalau ingat lepas solat kan, nangis lah, ingat. Kita tak boleh nak lupa. Walaupun saat pun orang kata lupa, tak boleh. Tapi raya tahun ni tak arah, tak ada makna rasanya. Sedih selalu raya dengan dia.